Berhormat Datuk Seri Abdul Rauf bin Yusof, Ketua Menteri Melaka, seluruh jajaran kepimpinan Negeri Melaka, pegawai-pegawai kerajaan, teraju kepimpinan Kementerian Pendidikan Malaysia yang hadir pada hari ini dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang diraikan. Saya ingin memulakan pagi ini dengan sedikit sorotan memandangkan tema kita pada hari ini adalah Guru Insani, Pemangkin Generasi Madani. Saya ingin memulakan dengan sebuah kisah bagaimana seorang guru insani, seorang pemimpin pendidik yang memperjuangkan pendidikan sebagai birthright dengan izin, iaitu sebuah hak yang lahir bersama setiap kelahiran manusia. Melihat pada ketimpangan pendidikan ketika zamannya, beliau telah membibitkan kesedaran reformatif islahi yang kemudiannya telah menggerakkan kesedaran pendidikan termasuk kesedaran Islam yang tinggi di zamannya. Sebaik saja menamatkan pengajiannya di Universiti Melaya, guru insani ini telah terjun ke dunia pendidikan, iaitu dunia pendidikan kerakyatan dengan menubuhkan yayasan anda, iaitu sebuah sekolah menengah kerakyatan di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Gerakan kependidikan ini didokongi dengan kekuatan nyala rasa insani yang cukup tinggi bahawa pendidikan harus dinikmati oleh semua pihak tanpa mengira agama, bangsa dan status sosial. Komitmen guru insani ini dalam bidang pendidikan terbina hasil penjelajahan yang luas dalam dunia keintelektualan beliau. Beliau telah mengadun pemikiran Paulo Freire, Henry Pirenne, Abdul Rahman Al-Kawakibi untuk menggagaskan pendidikan pembebasan dan pemberdayaan. Menurut guru insani ini, manusia yang kehilangan hak dan martabatnya adalah manusia yang telah hilang kemanusiaannya. Kerana itu, isu insaniat al-ihsan, menginsankan insan ini menjadi keutamaan beliau, seterusnya membangkitkan kesedaran pendidikan keinsanan. Tuan-tuan dan puan-puan, guru ini kemudiannya telah menerajui Kementerian Pendidikan Malaysia dan atas sumbangan beliau yang besar adalah merumuskan falsafah pendidikan kebangsaan negara yang berorientasikan keinsanan. Dan sehingga hari ini falsafah pendidikan kebangsaan ini terus menjadi teras kepada hala tuju Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan nyala rasa insani inilah beliau kemudiannya menggagaskan Malaysia Madani yang dalam rangkuman 6 rukun itu termasuk satu rukun yang cukup penting, iaitu ihsan yang menjadi latar kepada tema Hari Guru hari ini, Guru Insani, Pembangkit Generasi Madani. Tuan-tuan dan puan-puan, guru insani itu hari ini adalah Perdana Menteri Malaysia. Tuan-tuan dan puan, saya hanya ada 10 minit untuk menghabiskan ucapan ini dan memberikan ruang sepenuhnya kepada Datuk Seri dan juga Yang Berhormat Perdana Menteri selepas ini. Cuma hari ini saya akan bersama dengan Kepimpinan Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, ingin berkongsi 10 prakarsa ataupun inisiatif sempena Hari Guru ini untuk bersama-sama kita jayakan keseluruhan sistem pendidikan negara ini. Kesemua prakarsa ini dapat membantu mengurangkan kos sara hidup, merancakkan ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan negara. Tuan-tuan dan puan, prakarsa yang pertama adalah penambahbaikan surat perkeliling Ikhtisas Bilangan 5 2002 lawatan sekolah pada hari persekolahan. Sebelum ini tuan-tuan dan puan, Yang Berhormat Perdana Menteri, untuk makluman, anak-anak kita di sekolah hanya mendapat peluang untuk lawatan sekolah 2 kali setahun dan ia tidak untuk semua pelajar. Tapi dengan penambahbaikan surat perkeliling ini, anak-anak kita akan berpeluang untuk pergi melawat di luar kesekolahan bagi memastikan peluang yang adil untuk kepada semua murid. Maka lawatan murid sekolah semasa hari persekolahan
diberikan 2 kali dalam setahun bagi setiap murid dan boleh dilakukan berdasarkan keperluan, kemampuan dan kesesuaian sekolah berbanding maksimum 2 kali dalam setahun bagi setiap sekolah semasa hari persekolahan sebelum ini. Lawatan semasa persekolahan akan dikira sebahagian proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi guru-guru boleh bersedia mula merancang lawatan anak-anak ini untuk sebagai sebahagian daripada proses PDP. Dan ini akan merancangkan ekonomi negara dan memberi peluang kepada semua pengusaha-pengusaha bas persiaran dan juga pengusaha-pengusaha chalet, homestay dan sebagainya untuk bersama-sama dalam memajukan ekonomi negara. Itu prakarsa yang pertama. Prakarsa yang kedua adalah perluasan sekolah komprehensif K9. Dengan pertambahan 10 buah sekolah lagi dalam usaha mengatasi keciciran murid khususnya di kawasan pedalaman dan orang asli. Yang Amat Perdana Menteri, ada satu kawasan di Kelantan, Pulau Beluru di Tumpat, Kelantan, merupakan sekolah yang menyediakan akses pendidikan kepada anak penduduk yang tinggal di pulau dan kawasan pedalaman. Cabaran utama sekolah ini, tuan-tuan dan puan, adalah isu kehadiran murid ke sekolah kerana ibu bapa menanggung kos yang sangat tinggi setiap hari untuk menghantar anak ke sekolah, iaitu RM30 bagi seorang anak setiap hari untuk ke sekolah. Jadi bagi mengatasi isu ini, maka sekolah Pulau Beluru di Tumpat, Kelantan akan menjadi sekolah K9. Di samping itu, terdapat 12 sekolah lagi K9 yang sedang beroperasi di seluruh negara dan untuk itu 5 buah sekolah telah beroperasi pada bulan Mac 2023 di 4 buah sekolah di Sabah dan sebuah di Negeri Sembilan. 4 buah sekolah lagi akan beroperasi pada Jun 2023 iaitu 2 buah sekolah di Pahang, 2 buah di Perak dan pelaksanaan K9 dan K11 ini akan mengurangkan kos sara hidup ibu bapa dan pembinaan sekolah atau asrama baru. Prakarsa yang ketiga adalah perluasan sekolah bimbingan jalinan kasih ke negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi menunjukkan komitmen kita bahawa no child is left behind, tiada kanak-kanak yang akan dipinggirkan, maka KPM akan menggerakkan usaha memberikan akses pendidikan kepada kanak-kanak jalanan dan terpinggir di sekitar Sabah, termasuk memberikan akses pendidikan kepada mereka. Sekolah bimbingan jalinan kasih sudah pun wujud di Kuala Lumpur untuk mengatasi kanak-kanak rentan di sekitar Kuala Lumpur dan akan diteruskan di Sabah. Prakarsa yang keempat adalah usaha KPM bersama-sama dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan untuk memperkasa pengurusan pengambilan pegawai perkhidmatan pendidikan. InsyaAllah pada tahun ini kita akan menyelesaikan semua isu kekurangan guru di seluruh negara dengan komitmen yang akan diberikan sepenuhnya daripada KPM dan SPP dengan perluasan pengambilan graduan-graduan berpotensi tinggi dari universiti swasta, universiti luar negara bagi mata pelajaran kritikal dan suka mendapat calon dari universiti awam seperti bahasa Inggeris, bahasa Melayu, reka bentuk teknologi dan pendidikan Islam. Dalam masa yang sama, usaha untuk memperkasa institut perguruan IPG di Malaysia ini akan terus diperkukuhkan. Prakarsa yang kelima ialah berkaitan kebenaran dan kelonggaran pemakaian baju korporat rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia sewaktu bertugas. Sehubungan dengan itu, KPM bersetuju memberi kebenaran dan kelonggaran kepada guru di semua institusi pendidikan di bawah KPM memakai baju korporat bagi memberi keselesaan semasa bertugas. Oh, yang ini yang paling kuat tepuk. Prakarsa ke-6 adalah pemansuhan kutipan sumbangan Hari Guru. Pada setiap tahun, Hari Guru disambut pada pelbagai peringkat sebagai menghargai jasa dan pengorbanan guru. Sejajar dengan hasrat KPM untuk memberi fokus kepada kebajikan dan mengurangkan beban tugas guru, KPM menetapkan agar sambutan Hari Guru tahunan mulai tahun 2023 disambut di peringkat kebangsaan dan sekolah sahaja.
Sehubungan dengan itu, KPM memansuhkan sebarang kutipan sumbangan daripada guru bagi tujuan majlis tersebut. Prakarsa ketujuh adalah mempertingkatkan peranan kumpulan guru insani Malaysia. Kita telah mendengar berbagai kisah inspirasi daripada guru sejak semalam sehingga hari ini. Untuk itu, KPM bersetuju untuk mempertingkat peranan kumpulan guru insani Malaysia yang akan memperluas pelibatan semua guru termasuklah pelatih institusi pendidikan guru sebagai guru insani Malaysia. Guru insani Malaysia boleh mendaftar di portal Guru Insani Malaysia mengikut teras seperti berikut. Teras kesukarelawan, teras riadah dan sukan, teras perpaduan, teras kebajikan kemasyarakatan, teras keilmuan dan profesionalisme. InsyaAllah guru insani ini akan terus mendukung segala program, aktiviti untuk menggerakkan lagi aktivisme guru dalam kalangan guru di Malaysia. Prakarsa yang ke-8 adalah mempertingkat peranan Yayasan Guru Tun Hussein On dalam meningkatkan profesionalisme guru dan menjaga kebajikan guru. Dalam program-program yang telah pun saya dan rakan-rakan pimpinan KPM jelajahi dalam program Apa Khabar Guru, Selamat Hari Guru dan Ziarah Cakna Guru, kami telah mendapat sokongan dan dukungan yang cukup tinggi daripada Yayasan Guru Tun Hussein On dan nilai jumlah yang telah dibelanjakan oleh Yayasan Guru ini untuk tujuan profesionalisme guru dan kebajikan dari tahun 2017 hingga bulan Mei 2023 adalah sebanyak 57.8 juta ringgit. Jadi, yayasan ini akan terus diperkukuh untuk memastikan kebajikan dan profesionalisme guru akan terus terjaga. Prakarsa yang ke-9 tuan-tuan dan puan yang menjadi fokus KPM dalam menjaga kebajikan guru adalah penambahbaikan standard guru Malaysia 2.0. SGM 2.0 memudahkan guru mengenal pasti kekuatan kompetensi dan etika keguruan secara kendiri. Sekali lagi, saya tidak akan kompromi dengan soal integriti, etika dan juga tahap dan martabat keguruan ini. Dan untuk itu, SGM 2.0 ini akan memastikan guru mendapatkan peluang mempertingkatkan kerjaya kejawatan yang lebih tinggi melalui latihan yang berfokus dan relevan untuk mempersiapkan diri sebagai pemimpin pelapis dalam laluan yang lebih luas sesuai dengan kekuatan, bakat dan pilihannya sendiri. Penyertaan guru dalam SGM 2.0 melalui sistem guru Malaysia diiktiraf dan dianugerahkan mata kredit dalam sistem pengurusan latihan KPM. Jadi saya ingin menyeru pada semua guru untuk memastikan guru-guru mengisi dan mengikuti SGM 2.0 ini untuk melayakkan pengiktirafan bagi proses mendapat peluang mempertingkatkan kerjaya. Selamat maju jaya untuk mengisi SGM 2.0. Dan prakarsa yang terakhir. Perkara yang terakhir adalah perkara yang pastinya adalah satu usaha untuk memastikan kesejahteraan guru. Ya, untuk itu bersama rakan-rakan strategik KPM telah bersetuju memberi peluang kepada guru-guru untuk menikmati cuti yang maksimum sepanjang cuti sekolah dengan menyediakan program cuti cikgu yang mampu milik. Program ini ditawarkan melalui potongan harga tiket penerbangan, penginapan, pengangkutan darat serta taman tema dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Kementerian Pengangkutan Malaysia, Asia, Traveloka dan Bank Rakyat. Selain menghargai sumbangan guru, menerusi peluang pakej percutian menarik ini, inisiatif ini dilihat dapat mempromosikan destinasi pelancongan dan merancangkan ekonomi negara. Jadi selamat bercuti cikgu, enjoy, relax dan chill dan kembali ke sekolah dengan penuh semangat selepas program cuti cikgu. Jadi itulah dia 10 prakarsa yang saya ingin sebut sempena Hari Guru ini. Percayalah 10 inisiatif ataupun prakarsa ini tidak akan terhenti di sini.
Doakan kami di KPM untuk terus kuat dan berjuang untuk guru-guru Malaysia, untuk anak bangsa Malaysia dan seterusnya untuk pendidikan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ia adalah ucapan penghargaan yang cukup untuk menggambarkan betapa besarnya jasa guru pada hari ini. Sebagaimana titipan puisi sastrawan negara Usman Awang, ya, tidak mungkin adanya seorang Perdana Menteri, tak mungkin adanya seorang menteri besar, apatah lagi seorang menteri pendidikan tanpa jasa guru. Selamat Hari Guru. Terima kasih seluruhnya daripada kami di Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.